Assalamualaikum. Salam 13 Jun 2020. Hari ini hari Sabtu 21 Syawal. Berapa tahun hijrah tak tahu lah. Hijrah tapi 21 Syawal. Mana kita ada lagi lebih kurang 9 hari lagi sebelum Syawal uh, habis. Senang cerita, kalau ikutkan normal dulu-dulu lah kan, waktu-waktu begini, hujung-hujung puasa ni banyak open house lah. Office sana open house, rumah sana buat open house. Even sekarang ni patutnya kita sedang makan di rumah, orang yang buat open house. Tapi yalah, semua orang tahulah kenapa. Okey, untuk video kali ni saya nak cerita pasal harga dan juga laporan kewangan, ataupun kita senang cerita news lah. Kita tahu yang news biasanya lambat, harga jalan dulu, news keluar kemudian. Tak kisahlah apa news pun, tapi fokus untuk video kali ni lebih kepada laporan kewangan. Okay, tapi sebelum tu kita tengok indeks dulu. So semalam kita get down dan ada naik balik Okay, kalau ikut keadaan sekarang, aliran kita sejak 2018 ni, maknanya sebelum, senang cerita daripada sini lah, daripada 2014 kita menurun dan kita naik balik tahun 2018. Mulai 2018 ni, sejak trade war dululah, dan kita sebenarnya masih dalam aliran menurun. Dan kita nampak satu kenaikan yang memang signifikan sampai dia jadi bentuk orang panggil B lah kan, B shape. Tapi dari segi struktur dia masih lagi, kita tak kata dia uptrend lagi, sebab ini baru satu kaki naik ke atas dan dia masih lagi belum melepasi aras tertinggi yang dia pernah buat di sini, dan di sini. Dia malu-malu tak sampai. Sampailah dia berjaya lepas, maintain lama kat atas ni, baru kita kata kemungkinan aliran menurun ni berubah. Menurun ni sebab apa? Kita nampak ni high, ni low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kita low high low, betul. Lower high, dan kita ada lower low. Sepanjang ni pun, sepanjang bulat-bulat ni pun lower high, dan turun-turun, dan kita ada low. Sekarang ni kita nampak seperti ada high. Jadi kalau boleh, kalau market tu nak melepasi, senang cerita dia kena lepaskan high ni lah, 1613, 1615 ni lebih kurang. Kalau dia berjaya lepas tu, kita boleh katakan struktur ni betul-betul dah berubah. Bahawa sekarang ni masih lagi jatuh dan dia hanya lantunan dalam downtrend, tapi lantunan ni very strong lah, sebab dia melepasi separuh daripada penurunan yang dia buat. Macam ni turun, dan ni separuh, ni tak sampai separuh, ni lebih kurang separuh, ini pun separuh, tapi yang ni melebihi separuh. Senang cerita dia punya penurunan tu sangat kuat lah. Jadi kalau katalah market boleh, dia boleh relax dulu, pusing sebelum dia break, ataupun dia boleh terus break kalau dia nak. Semua orang nak terus break lah kan, tak nak rehat langsung. Ataupun dia boleh turun juga sampai katalah bulan Ogos dia turun. Tak kisah, dia boleh turun saja. Sebab apa? Kita masih ada low, kita tak nampak lagi higher low untuk kaki yang naik ni. Kaki yang naik ni tak ada nampak lagi higher low. So kalau boleh kita tak nak lah dia turun bawah sangat. Dia bukan tak nak, kalau kita sedang membeli di atas, berada di harga yang tinggi, kita kalau boleh nak terus dia pergi. Tapi pada orang kalau kata dia dah clear position ke, ataupun dia masih lagi nak menunggu nak beli, dia kalau boleh dia nak tunggulah sampai indeks ni turun lagi bawah, lagi rendah lagi bagus. Bila lagi kita nak beli harga murah seperti pada bulan ujung Mac itu hari. Okay, so pasal berita, katalah saya ambil satu contoh Tekseng lah, senang lah Tekseng. Tak, kita nampak semalam dia keluar report dah. Okey.
Dalam bursa kita ada tempoh laporan kewangan sebenarnya setiap bulan ada. Setiap bulan ada, tapi kebiasaannya yang banyak dilaporkan. Setiap bulan ada yang banyak dilaporkan. Kalau dalam kalau pembulan tahun tu kita akan nampak pada bulan 2, lepas tu bulan 5. Bulan 5, lepas tu bulan 8, lepas tu bulan 11. So dalam satu tahun tu ada 4 kali lah laporan. Yang paling banyak dilaporkan, bukan kata bulan 1 tak ada, bulan 3 tak ada, bulan 4 tak ada, bulan 6, bulan 7 tak ada, bulan 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 1, 2. Ada, setiap bulan tetap ada. Cuma paling banyak, maksudnya paling banyak dilaporkan. Jadi antara bulan-bulan ni kita akan jangkakan, bukan jangkakan lah. Jadi di antara bulan-bulan ni, contoh bulan 3 dengan bulan 4, kat sini yang kita akan nampak kalau harga tu tiba-tiba naik 1 bulan ataupun 1-2 bulan sebelum. Biasa 1 bulan sebelum lah. Sebelum nak capai ke bulan 5 ni, tiba-tiba harga tu naik. Kita boleh jangkakan kemungkinan besar ada something good lah pada laporan dia. Tak semua tak semua. Ini bukan kata semua. Ada juga company yang memanjang rugi tapi naik saja. Contoh macam G3, 1 bilion kan dia punya market cap, tak untung pun. Kalau dulu kita ada Kuskapi 2017, 2018, rally naik tapi company rugi je. Dia tak semualah, tapi kita boleh beranggapan macam ni lah. Okay, sekarang dia keluar kat mana kita nak tengok laporan kewangan. Okay, untuk Tekseng, saya biasa guna yang Malaysia Stock Biz ni, ataupun mana-mana pun boleh lah. Kalau pakai dekat Bursa Malaysia pun boleh kalau nak tengok. Tapi kalau nak, bagi saya buat masa sekarang ni yang nampak macam mata senang nak tengok ni, dekat Malaysia Stock Biz lah. Jadi Tekseng semalam keluarkan laporan dia. Kita akan buka Tekseng dan boleh tengok kat bawah ni kita ada Tekseng Financial Highlight. Ni dalam bentuk graf tapi kat sini. So kalau ikut kat sini, kebiasaannya dia ada bagi tarikh lah bila keluar. Macam ni, Tekseng ada 29 Mei, 23 Ogos, 15 November, 27 Februari. Sebelum ni pun, kalau kita tengok bulan, kita nampak Februari, November, Ogos, Mei. Dan sebelah sini tarikh. Jadi sebelum ni pun Februari, November, Ogos. Ke belakang dia pun Mei, Februari, November. Jadi kalau kita, katalah kita berada dalam bulan 3 lah itu hari ya. 3 atau bulan 4 lah. Jangkaan kita kalau dah biasa macam ni dia keluar, so daripada 27 Februari kita jangka dalam Mei ni dia akan keluar lah. Dia akan keluar lah dia punya laporan kewangan. Tarikh dia kita boleh buat jangkaan. Macam ni 29 Mei, sebelum ni 18 Mei, sebelum ni 19 Mei, 18 Mei. Jadi kita boleh agak, mungkin bermula paling awal pun kita kata mungkin dalam 15 Mei ke atas, paling tidak pun 20 ke atas, 20 Mei. Jadi kalau kita trade tu kita dah boleh agak. Kalau kita nampak chart tu tiba-tiba tak pasal-pasal dalam tempoh Mei ni menunjukkan satu kenaikan, jadi kita boleh jangkakan kemungkinan besar ada good news lah. Ini contoh tu lah, ada good news lah. Okay. Cuma kenapa yang ni Jun? Okay, untuk Jun ni, untuk bulan ni, untuk tahun ni lah, kes COVID ni kan dibenarkan ke laporan kewangan tu diganjakkan 30 hari daripada tarikh yang sepatutnya dilaporkan. Jadi kita akan nampak dia macam ni 12 Jun lah. Dia ambil kesempatan, macam Tekseng ambil kesempatan untuk lajaan ke depan. Tapi tarikh ni pun tak orang kata selalu diikut. Kadang-kadang ada berubah juga. Ada juga company yang mengubah dia punya laporan kewangan daripada tahun, ada yang start dia punya year to date tu berubah. Jadi berubah lah dia. Tapi kat sini kita dah boleh buat anggaran sajalah. Yang kemungkinan besar kalau kita ingat itu hari 27 Februari, kita boleh agak antara 29 18 Mei ke 29 Mei ni patutnya dia dah keluarkan laporan kewangan. Dan ceritanya
sebelum laporan tu keluar semalam, dia keluar petang semalam, kita akan nampak harga tu dah mula bergerak, ada volume masuk. Sekarang ni saya tak boleh nak tunjuk playback, tapi kalau kita patah balik dekat sini, kita nampak lah ada volume pick up masuk. Ini semua macam mengumpul lah, kumpul kan, berbanding dengan volume 11-11 ini ya. Lalu ni semua menurun, ni memang menurun lah. Satu bursa semua turun. Yang kata satu bursa, satu dunia turun. Tak ada siapa pun yang selamat, semua turun. Tapi kisah dia begitulah. Okay. Satu lagi, tadi saya buka Mindtech, lupa pula. So katalah yang belum keluar, contoh macam Mindtech. Okay, dalam Mindtech kalau ikutkan kebiasaannya pun dia keluar Mei juga, paling lambat 31. Sebelum ni pun 31. Maknanya dia 31 Mei. Kalau saya salah, saya minta maaf sebab saya merujuk pada sini saja. Jadi kalau nak cek betul-betul, kena cek betul lah bila tarikh dia keluar. Macam 26 Mei, ni 29 Mei. Mana dia ni jenis-jenis suka 27, 17 Mei. Apa color dia berterabur ni. Ni rasa dia ada pernah bertukar ni. Ada yang tak dilawat. Tak apalah, kita anggap dia ujung-ujung Mei lah. Dia bukannya macam tadi dia 11 Mei, dia kebanyakan ujung. Jadi sekarang Mei dah lepas. Kita dah sekarang ni 11 Jun. Jadi kita boleh jangkakan laporan kewangannya akan keluar bila-bila masa. Dia kena laporkan sebelum 30 Jun ni. Jadi dia akan keluar mungkin esok, mungkin lusa. Esok tak ada lah. Mungkin hari Senin nanti, mungkin Selasa nanti. Ataupun mungkin dia nak lajak lagi sampai ujung bulan. Maksimum ujung bulan dia boleh lajak. Katanya lah. Ada tak dia minta? Selalunya dia beritahu kalau dia nak lambat-lambatkan dia punya laporan kewangan. Ni 29 Mei tu hari, kalau ikutkan dia kena keluarkan laporan. Kat sini dia kata Mindtech extension of time for the issuance of quarterly report annual. Dia ambil kesempatan lah untuk mengganjakkan dia punya laporan kewangan. Okey. Tapi kalau kita tengok chart Mindtech, apa cerita dia? Okey. So ini bulan 1, bulan Mac, Februari, Mac, April. Dia dah lajak dulu. Kita dalam PKP bila? 18, 27. Dia dah lajak dulu lah. Jadi sebelum nak sampai laporan kewangan untuk bulan Mei, dia dah lajak dulu. Okey, sekarang ada satu volume pada bulan awal 13 bulan 5, dan 2 hari sebelum ni pun ada volume masuk. Jadi kita beranggapan kemungkinan besar laporan kewangan dia dah nak dekat dah ni. Dah dekat. Jadi kalau orang kata buy before news kan, ataupun senang kita cerita macam ni lah, siapa-siapa yang beli waktu ketika ni, ataupun di bawah-bawah ni ke, di sini ke, mana-mana lah. Jadi dia memang dah bersedia. Kalau kata laporan kewangan tu keluar, dia dah bersedia lah. Sama ada, kita tak tahu laporan dia mengejut ke tak mengejut ke. Selalunya kalau ada boleh masuk lebih awal macam ni, kemungkinan dia punya laporan tu lebih, kita rasa lebih baik lah. Kalau kata last minute, contohlah tiba-tiba hari naik, dia kita nak ambil contoh je, apa yang rugi. Apa rugi? Sekejap saya nak tengok. Katalah CAB ni. CAB melaporkan dia terkesan lah. Contohlah macam ni. Tak ada juga. Saya nak bagi tahu macam ni. Kalau kata tiba-tiba satu hari tu dia naik laju, esok keluar pula, itu kita tak nak lah. Sebab apa? Last minute. Kalau betul lah benda ni biasanya orang tahu lebih awal lah. Ataupun sebenarnya bukan, kalau kita kata bukan lebih tahu pun, macam kata insider. Bukan insider trading, dia macam orang
anticipate yang oh ni mungkin QR dia akan menjadi okay, baik. Jadi kalau dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut bagi tahu, jadi akan sampaikan tu yang kita nampak benda tu makin rancak naik. So kalau tiba-tiba last dia naik esok, itu tak. Kita nak kalau boleh 1 bulan. Kalau kata QR dia keluar sekarang, 1 bulan sebelum dia ni mesti dia dah bergerak dulu. Bukan kata wajib, tapi selalunya bergerak dulu. Jaranglah benda-benda, kalau benda-benda baik ni kan orang tak beli dulu. Macam kita ni retail di luar, kita tak dapat maklumat dalaman, kita tak dapat, tak semua orang pandai nak membaca value company ke apa, tak semua yang pandai nak timing. Jadi contohlah macam ni, ni CAB. Sepanjang kita tengok April, dia dah laporkan bulan 2 tu hari, so jalan mah jatuh April, Mei, kita tunggu-tunggu, laporan macam nak keluar dah ni, tapi tak gerak pun. Bila tak gerak ni, senang cerita something wrong lah dengan dia punya. QR dia mesti something wrong kalau tak bergerak. Yalah, kalau betul company tu nak, kita tengok Tekseng tadi lah, Tekseng tu belum keluar lagi report dah mencanak pergi kan. Kalau macam ni sunyi ya, tak gerak-gerak, dah. Kita boleh agak lah, dah dekat sangat dengan QR tapi tak berjalan. Tapi ada juga satu kes, bukan satu kes, ada juga yang kes yang jenis-jenis terkejut di Pro Lexus. Pada ketika ni PR Lexus, pada ketika bukan sekarang ni, pada ketika tak salah saya, the gap kat sini, bukan kat sini kot, ni. So kita tengok September, September PR Lexus. Ni contoh yang jenis-jenis terkejut. Dia tidur, tiba-tiba dia terkejut. Saya tengok ni waktu ni, tiba-tiba dia punya EPS jadi 4.15 30 September. Yang ni 11 September, Oktober, November, September bulan apa? Bulan 9. September bulan 9, 18 September. 30 September. Tapi sebelum ni lagi dah nampak gerak lah. So, tapi sikit je kan. Lepas tu sebab kan nampak dia bergerak, orang dah dapat laporan kewangan dia terkejut, maka dia rally lah kejap. Lepas tu sebelum QR dia keluar lagi, satu kali lagi, harga dah start jatuh dah. Itu pun satu hal juga. Kita selalu nampak macam bila nak beli waktu permulaan, boom naik. Tapi waktu nak harga tu dah jatuh dulu, kita tak aware, keluar report, pam jatuh. Dia jatuh. Tapi sebelum tu dah nampak jatuh kan. Maknanya dia orang bersedia lah kot, takut-takut QR tak cantik ni berapa bulan, 13 bulan 12, 13 bulan 12, 13 Disember 12. Ni lah. Bukan kata tak cantik, cuma tak menepati expectation lah. Daripada 4 tu turun balik 1. Orang kata macam tak cun lah. Tak cun. Okay, contoh terakhir, ada juga yang melaporkan begitu baik, tapi kenapa makin jatuh? Okay, kita ambil contoh Krono lah. Akhirnya Krono bagi tahu masalah dia kat sini. Dia ada hutang, dia panggil impairment loss kan. Loss yang lama tu dia masukkan kat sini, baru dia laporkan. Tapi sepanjang-panjang cerita kat sini, semua ni rasanya Krono baik. Boleh katakan baik lah. Hanya sini je, start sini dia ada impairment loss. Sebelum ni ada loss. Okay. Sebelum nak sampai sini, market dah bagi reaksi dulu lah. Cerita dia. Ini waktu ni pun kenapa dia gap down? Saya 3 bulan 11 2017. 3 bulan 11 mana? Selepas dia laporkan ni, tapi revenue dia berkurang, EPS dia jatuh teruk. Mungkin jatuh teruk betul lah. Tak adalah teruk sangat, tapi katalah
kita anggaplah dia menurun dah, tak mencapai expectation. Tapi selepas tu masih lagi kat sini lah, dia punya revenue masih naik, profit kurang sikit, kali-kali ni loss. Tapi dia punya trend dia tu sampai sini gap down, lepas tu dah start slow. Mana kita lah, orang lain yang tak tahulah, mungkin dia ada ilmu ajaib kat sini, dia dah belasah kau dan dia dah start jual. Kita pula seronok baca dia punya, kalau ni bagus. Kalau bagus company ni, dia akan pergi naiknya. Mungkin belum masa dia lagi, tapi dia akan pergi naik punya kalau kata dia bagus. Kalau dia macam ni, masih lagi dalam keadaan pening lah. Macam Dufu pun pernah juga duduk dalam keadaan yang macam tu. Waktu ni dengan cerita dia punya director kena tangkap lah, bergaduh lah, apa, pecah amanah lah, apa semua waktu ketika ni. Tapi dia, bila dia dah start improve, dia akan naik turun. Kita waktu ketika ni naik, dah turun ni dah menggigil lah kan. Naik tinggi ni kan, jatuh pun dah takut dah. Pam and down. Macam ni. Daripada RM1 jatuh, lepas jatuh. Sejak sini tiba-tiba tak pasal-pasal 68. Tapi ni dah banyak berubah ni, rasanya dah adjusted banyak. Dia dah RM5, dah 2 kali RM5 dia sampai. Maksudnya sebelum sampai RM5 yang sekarang, sebelum ni pun dah capai RM5 kan, dia bagi bonus kan. Ini betul-betul improve. Jatuh macam ni pun, ingat tak saya kata, tapi indeks solat, maksud dia jatuh banyak macam mana pun, as long dia punya masih lagi dalam struktur high low, 2 kali, 3 kali, satu kali dah lepas, 2 kali, 3 kali RM5. So cerita dia, kalau krono tadi kita rasa bagus, katalah bagus, dia patutnya dah gerak dulu. Chart ni akan reflect pada prestasi company tu yang akan datang. Kalau kata chart tu masih lagi dinong-dinong kat bawah, maknanya bukanlah kata dia tak bagus, cuma minat orang nak beli dia tak ada lagi lah, ataupun orang memang tak minat dengan dia lah, berbanding dengan Dufu ni. Dia dah beranak pun orang kejar juga. Gila dah Dufu. Satu lagi last panjang pula, dah 22 minit. Franken, kalau masih ingat dulu-dulu lah kan, masa jalan sen dulu, sepanjang dia masih lagi di bawah ni kan, susah payah bergerak. Candle pun kecil-kecil, nak trade pun, nak gerak 2 sen 3 sen pun ambil masa kan. Nak gerak 3 sen pun ambil masa sampai sebulan. Gila lah, pernah je sekali dia jatuh gedegong, so really naik, tak sampai lagi RM1. Selepas dia habis RM1, lah tak ingat dunia dah. So ini kita boleh kata apa, walaupun jatuh teruk pada ketika ini, pun jatuh teruk, ada jatuh paling teruk. Kalau chat tu orang minat, ada orang minat lah, dia nak pergi, dia akan pergi je. Ataupun kalau kita dalam istilah trend ni, once the breakout dan tidak membuat lower high, mana dia tak membuat siri low, higher low, lower low, kita masih kata dia masih dalam keadaan trending up. Okey, berbalik pada krono tu, maksud saya kalau betul krono tu bagus, dia tak adalah jadi macam tu lama-lama. Tapi kalau betul dia masih lagi dalam keadaan pening, dan bila masa kita kata dia ni baik improve, dia punya cerita dia akan nampak menarik saja bila harga tu dah start naik pada RM1.28, baru kita akan kata dia improve. Selagi dia di bawah ni, dia pening lah.
Okey, saya rasa itu saja. Yang terakhir saya nak tunjuk pasal indikator ni, ada yang bertanya macam mana nak tukar setting-setting. Contohlah MA ni So kalau nak tukar setting MA ni, pergi dekat MA, pergi dekat setting ni, kita boleh tukar lah, katalah nak pakai 10 ke apa pun nombor tu. So kalau nak pakai MA, jenis MA saja, hilangkan exponential Ni EMA ni, exponential ni EMA. Kalau kita tekan ni, dia akan jadi EMA. So kita boleh apply lah. Kalau faham tak? Faham lah kot. So samalah kalau nak buka sekali lagi, satu lagi kita boleh tukar. Itulah 20. Kalau kita klik, dia akan jadi EMA. Kalau tak klik, dia jadi MA. Ya, itu saja. Nanti kalau color pun boleh ubah juga. Kat bawah ni kan dia ada, tak ada color lah, ubah. Tak ada color, maksudnya dia dah pakai color sendiri lah. Lagi rasa itu saja. Dan selamat bercuti. Apa gambar ni, kita tunjuklah gambar lain. Sekejap ya. So satu lagi, kalau kita nak check stock listing ni pun kita boleh tengok juga. Kalau selain dari kita tengok alert, kita ada stock listing ni sebelah kiri. Kalau nak cari stok-stok yang kita minat lah, contoh macam ni dalam indeks kita punya bursa, selain daripada kita search dekat atas ni, lepas tu kita boleh cari, nak cari buy indices. Tengok stock construction tengah buat apa, consumer tengah buat apa, energy tengah buat apa. Jadi kita ada top volume. Kalau nak tengok, selain daripada kita tengok pada platform Cantrade tadi tu, boleh buka kat sini lah, kita boleh nampak. Kalau nak cepat lah, nak tengok apa, okey nak belasah komport. Okey, belasah komport kat mana? Ini dah di bawah kita punya moving average ni. Nak tak nak, kena tunggu dia naik balik lah. Kalau nak beli dari bawah boleh lah, tapi kalau kena berani mati lah kan. Ataupun kita nak check, ni kita punya sejarah. So, ada top gainers, tak ada lah, dia cuma ada gainers lah, tak banyak lah, sikit. So sekadar untuk nak cepat lah. Kadang kita nak kadang kita nak buka sana, nak buka sini, tengok sini. So announcement ni pun ada, setiap chart ni pun ada announcement. Okey lah, itu saja. Assalamualaikum. Saya tutup dengan chart KLCI. Short term masih okey. Okey, dia berada dalam kawasan zone pullback. Untuk trend, kalau saya pakai 10 ke 20 EMA. So carilah haras untuk kita layan pullback. Maksudnya sekarang market kita jangan layan breakout lah. Kita cari yang mana dia berhenti kat support ataupun dia masuk pullback. Okey, bye bye.